Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan bercakap tentang topik yang agak menarik, iaitu persoalannya lah, kenapa orang kafir masuk ke neraka? Persoalannya nampak macam agak tricky, tapi sebenarnya kita akan cuba jawab dalam keadaan yang agak mudah. Maybe awak tak dapat jawapan yang sama seperti macam ustaz-ustaz yang cakap. Kadang-kadang saya pun tak berapa nak bersetuju sangat dengan diorang, sebab diorang tidak begitu berterus terang dalam menyampaikan sesuatu. Tapi cukuplah bila saya cakap macam ni. Orang kafir masuk neraka kalau mereka tidak puas hati kerana hanya kerana dia orang bukan Islam, dia orang masuk neraka. Kalau dia orang tak dapat terima alasan tu, alasan yang sebenar-benar kisah ialah kerana setiap apa benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, itulah benda-benda yang mereka buat. Contohnya, Allah melarang kita berjudi, tapi mereka berjudi. Allah melarang kita berzina, mereka berzina. Allah melarang kita minum arak, mereka minum arak. Dan kalau kita nak buka cerita, segala apa benda yang Allah larang, semua benda dia orang buat. Segala apa benda yang Allah tak bagi, semua benda yang mereka suka, dia orang pilih untuk buat sesuatu yang sebegitu. Dan Allah SWT dia menyampaikan perintah yang mana kita sebagai orang Islam, kita yakin bahawa kalau kita ikut perintah Allah, ada baiknya pada diri kita sendiri. Tapi orang-orang kafir ni sentiasa akan ada alasan untuk tidak buat seperti apa benda yang kita nak. Contohnya, mereka suka dengan riba, mereka suka dengan bunga, mereka suka dengan menawarkan kita insurans, mereka suka dalam keadaan macam mana mereka untung lebih, tapi kita punya percentage untuk dapat keuntungan yang sama, hak sama rata tu tidak ada. Dan benda itu sangat dikait-rapatkan dengan bisnes, sangat dirapatkan dengan perjanjian. Tak kisahlah perjanjian tu menyebabkan kezaliman berlaku ataupun penginayaan secara tak disengajakan, mereka tak peduli. Mereka hanya berkata tentang apa benda yang mereka rasa melalui emosi. Jadi mereka masuk neraka bukan hanya kerana sebab dia orang tak mahu masuk Islam, tapi disebabkan perbuatan mereka sendiri. Tapi macam mana pula jenis-jenis orang kafir yang tidak minum arak, yang tidak berjudi, dan yang menghormati orang Islam? Dia sebenar kisah tentang kunci syurga, yang mana Nabi Muhammad SAW cuba untuk merahsiakan benda ni, tapi perancangan Allah lebih baik. Kita telah mengetahui bahawa kunci ke syurga ialah La ilaha illallah, bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Dan itulah kata-kata yang dia boleh ucap, dan dengan mudahnya dia akan masukkan di dalam syurga. Tapi kalau sebelum masuk tu, dia akan masuk ke neraka untuk dibakar segala benda-benda yang buruk dalam diri dia orang lah. Maksudnya, kalau dia nak buat apa benda sekalipun, tapi dia nak masuk Islam, boleh. Dia masuk je Islam, lepas tu dia buatlah apa benda dia nak. Dia masuk Islam, lepas tu dia tak nak solat 5 waktu. Dia masuk Islam, tapi dia tak nak puasa. Tak ada masalah. You boleh masuk Islam, tapi you tak perlu nak berubah you punya aktiviti harian, selagi you percaya bahawa Allah itu wujud, Allah itu satu, dan awak akan dikembalikan kepada Allah SWT. Dan begitulah kedegilan seorang manusia yang bernama kafir. Dan dengan kunci yang begitu mudah sekalipun, mereka masih lagi berdegil, dan mereka masih lagi tak mahu untuk menerima Islam sebagai agama yang mutlak. Dan apa alasan mereka ialah mereka melihat orang Islam yang lain, yang mana Islam yang lemah, Islam yang tidak mempunyai budi pekerti yang baik, dan dalam keadaan dia mengatakan bahawa aku tak nak menjadi seperti orang Islam yang sebegitu. Padahal kita tak disuruh untuk melihat perwatakan seseorang. Kita kena melihat tentang intipati dan apa benda yang ada di dalam Al-Quran. Jadi janganlah mengkaji manusia dan perbuatan manusia, kerana perbuatan manusia itu adalah satu benda yang tak boleh dijaga. Tapi kajilah sebenarnya apa benda yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi kesalahan itu dia orang letak pada diri dia orang sendirilah. Dan dia orang masuk neraka disebabkan kedegilan yang dia orang ada
Padahal kunci syurga itu begitu mudah, terlalu mudah, tapi masih lagi diorang dengan sikap mereka yang seperti itu. So itulah sebenar-benar kisah. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang selain yang awak terfikir, boleh tanya. Saya akan jawab, saya akan perhatikan. Dan insyaAllah kita akan cuba create satu perbincangan yang selesa dan selamat. Dan saya cuba untuk menjawab seperti apa benda yang awak selesa, seperti dan harap saya boleh menjawab seperti apa benda yang awak harapkan. Ada masa nanti kita akan bertemu lagi ya. Baik-baik dan menjaga diri. Assalamualaikum.